Ya, sekali lagi Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹，平安。 Mari sebelum kita mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. 我们来一起祷告。 Ya Tuhan Allah kami yang di kerajaan surga, 亲爱的天父， saat ini kami datang kepadamu ingin mempersiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. 我们今天来到你的面前，要准备我们的心，听你的话语。 Tolonglah kami Tuhan, 求你 siapkanlah hati, pikiran kami, dan diri kami, 帮助我们的心，我们的意念， sehingga kami dapat setia untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. 让我们可以终于听从你的话语。 Kami mau menyerahkan diri kami, 我们把自己交给你， dan mau menyerahkan diri hamba-Mu yang di depan ini yang terbatas. 也将我们两位仆人交给你。 Berbicaralah Tuhan sebab kami siap mendengar. 请您说话，我们准备了听从。 Amin. 阿门。 Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ke 10. 我们今天的经文雅各第4章第1节到第10节。 Saya akan membacakan dalam versi terjemahan baru 2. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimak dalam Alkitab masing-masing. 我将给大家读，然后大家可以在自己的经文里。 Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. 雅各第4章第1节到第10节，不可与世俗为友。你们中间的征战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们百体中战斗的私欲来的吗？你们贪恋还是得不着？你们杀害、嫉妒又斗殴战争，也不能得。你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们宴乐中。你们这些淫乱的人啊，岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。你们想经上所说的是突然的吗？神所赐住在我们里面的灵是恋爱制与嫉妒吗？但他赐更多的恩典，所以经上说，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。故此，你们要顺服神。
勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人啊，要洁净你们的手；心怀恶意的人啊，要洁净你们的心。你们要愁苦、悲哀、哭泣，将喜笑变作悲哀，欢乐变作愁闷。勿要在主面前自卑，主必叫你们升高。 Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. 读经到这边， Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang keduniawian seperti yang ada di tema kita hari ini sering menjadi salah satu topik yang ramai dibahas di tengah-tengah kalangan orang Kristen. 亲爱的弟兄姐妹，我们讨论到世俗的关注世俗，往往是基督中相当热议的话题。 Saya yakin sebagian besar dari kita pun juga telah sering sekali mendengar berbagai hal tentang teguran ataupun peringatan untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang sifatnya duniawi. 我相信，身为基督徒，我们大多数的人都经常听到有关于各种劝告或警告。 Meskipun demikian, kita tidak bisa memungkiri suatu fakta bahwa fokus terhadap hal-hal duniawi telah menjadi lifestyle yang umum bagi kebanyakan manusia. 然而，我们也不能否认，关注世俗事物已经成为现在人普遍生活方式。 Bahkan tak jarang di dalamnya kita pun juga termasuk gitu. 也不经常我们基督徒也是陷入其中。 Kenapa orang-orang zaman sekarang suka sekali memfokuskan hidup mereka, diri mereka kepada hal-hal duniawi ini? 为什么人们喜欢把注意力集中在这些世俗的事呢？ Sederhananya menurut saya, jawabannya adalah karena mereka merasa hal-hal ini bisa memberikan kesenangan atau kenyamanan bagi diri mereka. 答案就是，我觉得，因为这些事情能够让他们感觉到快乐、安慰， Uang, 能够得到金钱、 pengakuan, 认可、 kesenangan, 快乐、 kehormatan. 荣誉。 Semua ini dikejar manusia karena mereka merasa mereka akan dipuaskan dengan hal-hal demikian. 这些事情他们追求，是因为他们觉得能够满足他。 Masalahnya ternyata keinginan-keinginan seperti ini malah seringnya membawa masalah ketimbang dengan apa yang mereka inginkan. 问题是，事实证明，这些欲望往往带来给他们更多的问题。 Keinginan-keinginan duniawi ini tak jarang memunculkan pertikaian, persaingan, dan bahkan juga perpecahan di tengah-tengah manusia. 这些世俗的事物常常引起人们之间的冲突、竞争。 Bukankah kita juga sering ya mendengar di berita atau di internet berita-berita yang memunculkan bahwa ada perpecahan atau pertengkaran gara-gara memperebutkan sesuatu gitu. 我们不是也经常听到新闻上所提到的人们的竞争斗争吗？ Nah, saudara sekalian, surat Yakobus yang tadi kita baca merupakan sebuah surat yang dituliskan oleh Yakobus kepada ke-12 suku Israel yang tinggal tersebar di perantauan luar Israel. 弟兄姐妹，我们所读到的那个雅各书是雅各写给散居在以色列境外的以色列12支派的一封信。 Surat ini sendiri sangat khas juga dengan isinya yang begitu menekankan pentingnya aplikasi iman dalam kehidupan orang percaya. 这封信里面提到非常强调如何应用信仰在生活中。 Iman Kristen tidak hanya sekedar menjadi kepercayaan kita saja, tetapi juga terpancarkan melalui gaya hidup yang nyata dalam kehidupan orang percaya. 基督教的信仰不只是一种信仰，而是散发光，透过我们生活的虔诚生活方式。 Salah satu contoh dari aplikasi iman ini dapat kita lihat melalui apa yang terjadi dalam jemaat Tuhan di pasal 4 ini. 我们其中可以看到的就是从雅各第4章可以看到那个会众的生活方式。 Pada masa itu jemaat Tuhan yang tinggal di luar Israel ini sering ditemukan memiliki konteks kehidupan iman yang suka jatuh bangun. 那个时代的那个会众们，经常看到他们的灵生活上有些波动。 Entah itu karena pengaruh dari luar, mungkin lingkungan yang masih banyak yang menyembah berhala, 无论是因为周遭环境所影响， ataupun karena pengaruh dalam diri mereka sendiri yang membuat rohanian mereka jadi suka jatuh bangun.
或者是因为他们自己本性的影响。 Jadi karena kondisi yang seperti ini, maka tidak heran ketika kita melihat ada banyak masalah yang muncul di tengah-tengah jemaat Tuhan ini. 因此，我们可以看到会众里面所经常发生的问题。 Sebuah masalah yang disoroti oleh Yakobus di bagian ini adalah masalah berupa munculnya pertikaian atau bahkan perpecahan sebagai akibat dari hawa nafsu atau keduniawian mereka. 对于雅各所提到的那个问题是，因为欲望所带来的冲突。 Ada 3 hal yang mau kita pelajari lebih lanjut berkaitan dengan firman Tuhan pada hari ini. 今天我们要学习3件事。 Pertama, kita mau belajar bahwa Yakobus menunjukkan bahwa hawa nafsu ternyata dapat menjadi resep perpecahan bagi komunitas jemaat Tuhan. 第一，我们学习到雅各提到，就是因为欲望能够使会众分裂。 Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa bahaya perpecahan gereja ternyata telah menjadi suatu ancaman yang nyata bahkan sejak zaman dahulu kala. 圣经里面提到，告诉我们说，因为分裂有危险，已经早已在教会里面出现。 Apa saja sih yang biasanya bisa menjadi pemicu perpecahan ini? 什么因素呢，可以让我们会众分裂呢？ Ya, beberapa contoh yang bisa kita temukan dalam zaman sekarang, ya seperti perebutan kekuasaan, iri hati, perbedaan pendapat, ataupun mungkin konflik-konflik internal. 我们可以看到，比如说权力的斗争、嫉妒，或者是里面的不同意见的分歧。 Nah, jemaat Tuhan ini tampaknya juga mengalami masalah yang serupa. 那个会众当时也是同样有发生。 Mereka tampaknya terancam pecah karena ada berbagai konflik yang terjadi di antara mereka. 他们有危险，要分裂，因为有很多冲突。 Yakobus membuka bagian surat ini dengan langsung menunjukkan apa yang sebenarnya menjadi sumber masalah di antara mereka. 雅各在这里表明了什么事情让他们冲突呢？ Di ayat pertama langsung dibuka dengan pertanyaan, dari mana datangnya perkelahian di antara kamu? 第一章就可以我们看到了哪里来的冲突呢？ Dan dia juga langsung menjawabnya dengan sebuah pertanyaan yang pertanyaan lanjutan, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? 第二个接着在第一节他就接着说，不是这不是来自你们体内相互争斗的欲望吗？ Nah, ayat ini secara langsung menampakkan bahwa pertikaian yang terjadi di tengah-tengah jemaat ini datang karena adanya gejolak hawa nafsu yang tidak terkontrol. 这些经文告诉了我们，这些纷争核心主要的来源是因为欲望的动荡。 Karena tidak terkontrol, akhirnya muncullah pertengkaran agar mereka bisa memuaskan apa yang menjadi hawa nafsu mereka. 因为这些欲望没有被控制住，所以导致了他们的冲突。 Ketika kita bilang soal hawa nafsu di sini, ini tidak hanya merujuk kepada hasrat secara seksual atau jasmani. 我们讨论这些欲望，不只是因为私欲， Tetapi juga berbicara soal hasrat terhadap hal-hal duniawi lainnya seperti tadi kekayaan, kehormatan, ataupun kekuasaan. 也连接到其他世俗的欲望，例如说权力和荣誉。 Problem ini dijelaskan lebih lanjut oleh Yakobus di ayat yang kedua dan yang ketiga. 这个问题接着在第2节和第3节中继续讨论。 Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak dapat, lalu kamu membunuh. 你想要某样东西，但你没有得到，然后你就杀人。 Kamu iri hati tapi kamu tidak bisa capai keinginanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. 你嫉妒，但是你没有办法完成你的愿望，然后你就争吵打架。 Jadi kita bisa lihat sebuah ide di balik kalimat-kalimat ini. 我们可以看清楚背后的想法。 Ada keinginan hawa nafsu atau keinginan dalam dirinya yang muncul, tapi keinginan-keinginan tersebut tidak bisa terpenuhi. 贪欲的升起，但是这些欲望没有被满足。 Karena tidak bisa terpenuhi inilah makanya terjadi konflik supaya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. 是因为没有办法被满足，就有了冲突，
让他们能够实现他们的愿望。 Mungkin sebuah contoh yang bisa kita lihat mengenai hal ini, kita bisa lihat dari peristiwa Raja Ahab dan Nabot di dalam firman Tuhan. 我们可以看出例子，圣经列王记亚哈和拿伯的事件。 Ketika Ahab melihat kebun anggur Nabot yang begitu indah, 当亚哈想要看到拿伯的非常美丽的果园， ya, ia pun jadinya begitu menginginkan kebun anggur itu untuk memuaskan keinginannya memiliki itu. 所以当亚哈看到，他非常希望得到拿伯的果园。 Cuma ternyata ada satu hal yang menghalangi dia untuk mencapai apa yang dia inginkan, yaitu Nabot tidak kasih kebun anggur itu ke dia. 但是他没有办法拿到他的欲望，因为拿伯他没有允许他。 Nah, kalau di kisahnya itu Ahab begitu benar-benar menginginkannya sampai-sampai akhirnya pun terjadi korban karena keinginan itu. 因为非常的想要，所以拿伯就危险了。 Nah, hawa nafsu dapat menjadi sesuatu yang sangat fatal yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. 不受控制的世俗欲望能够非常的危险，然后可以使我们的生活破坏。 Tidak hanya kehidupan pribadi dan juga relasional, kita juga bisa melihat bahwa ternyata hawa nafsu itu dapat menjadi masalah bagi kehidupan spiritual kita. 不只是我们本身自己的破坏，但是也是灵上的破坏。 Inilah yang ditunjukkan oleh Yakobus melalui gambaran doa di ayat yang ketiga. 这就是雅各所提到的，在第3节。 Berdoa seharusnya menjadi kebiasaan hidup orang percaya yang baik tentunya. 祈祷应该是成为一种良好的生活习惯。 Kita ngomong sama Tuhan lewat doa. 我们与神交谈，透过祷告。 Kalau ada apa-apa, ada masalah, kita juga ngomong sama Tuhannya lewat doa. 我们透过祷告向神祈求很多事。 Kita juga bisa minta banyak hal sama Tuhan lewat doa kita. 我们向神求非常多的事情。 Tapi di sini Yakobus menunjukkan bahwa doa itu bisa menjadi sia-sia dan jahat di mata Tuhan ketika doa tersebut ternyata didasari oleh keinginan untuk memuaskan hawa nafsu kita. 但是雅各提到，祷告可以成为很卑鄙的手段，当我们要满足自己的私欲。 Makanya tidak heran apabila Tuhan ya tidak menjawab doa-doa mereka, karena mereka doanya dengan motivasi hati yang keliru. 这里说上帝没有回应他们所祈祷的，因为他们祈祷的动机是错误的。 Tuhan menjawab doa mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. 上帝回应他们祷告给他，真正祷告给他们的。 Tetapi ia menolak doa orang-orang yang fokusnya itu justru pada kepuasan diri sendiri dan bukan kepada Tuhan. 但是神拒绝那些只注重自己而不注重神的恶人的祷告。 Nah, saudara sekalian, tentunya hal seperti ini sangat perlu untuk kita hindari. 这些事情我们非常要远离。 Kita orang-orang yang telah dibebaskan dari belenggu dosa, masa kita mau kembali membiarkan diri kita jatuh terjerat oleh natur daging kita? 我们已经得救的会众们，难道我们要回到我们的私欲里面吗？ Kita yang telah dipersatukan dan menjadi saudara seiman dalam tubuh Kristus, misalkan kita mau membiarkan natur kedagingan kita menjadi pemecah bagi tubuh Kristus ini? 我们是否愿意回到充满罪恶的肉体本性中呢？ Kita perlu sadari bahwa hawa nafsu menjadi sesuatu yang tidak disukai Tuhan, karena hawa nafsu ini berangkat dari hati yang berfokus pada diri sendiri. 我们清楚知道神不喜欢肉体性欲，因为是从我们的私欲当中自私的。 Pertikaian yang muncul di antara jemaat-jemaat ini muncul karena ambisi atau keinginan mereka untuk memperoleh apa yang mereka anggap penting, apa yang mereka anggap hanya perlu untuk diri mereka sendiri. 他们的纠纷、他们的冲突，是因为他们自己的私欲。 Fokus pada diri sendiri inilah yang akhirnya membuat mereka lupa akan sesama mereka dan lupa akan apa yang menyenangkan hati Tuhan. 专注于自己的利弊是一种是没有忘记了神的意念。
Hal ini yang kemudian membawa kita kepada poin yang kedua, yang menjadi alasan kenapa sih Yakobus begitu mengecam orang-orang yang lebih tunduk pada hawa nafsunya daripada kepada Tuhan. 这也是带来我们的第二个重点。为什么世俗让我们使我们与上帝为敌？ Yakobus menunjukkan bahwa ketundukan kepada hawa nafsu justru membuat kita menjadi musuh-musuhnya Allah. 我们对私欲忠是对神的不忠。 Kalau kita lihat dari ayat yang keempat, suasana itu menjadi semakin naik dengan aksi Yakobus yang secara langsung menyebut jemaat-jemaat ini sebagai orang-orang yang tidak setia. 在第4节开始，我们可以看到雅各指控他们是一个不忠的会众。 Tentunya ini adalah sebuah tuduhan yang serius, tetapi tuduhan ini juga merupakan sebuah kebenaran bagi kita. 但是这是非常严重的指控，但是也是一个真理。 Karena orang-orang yang hidupnya lebih dikuasai oleh hawa nafsu adalah orang-orang yang hidupnya telah berbalik dan tidak lagi berfokus kepada Tuhan. 因为他们活在情欲里面，是一个忤逆了神，不专注于神。 Jadi kalau kita orang percaya yang hidupnya telah diserahkan kepada Tuhan, kembali disetir oleh hawa nafsu daging kita, bukankah itu memang berarti bahwa kita tidak lagi setia kepada Tuhan yang seharusnya menguasai hidup kita? 如果我们已经相信神，然后我们肉体被情欲指控，难道我们也变成了不忠？ Inilah yang Yakobus tekankan melalui frasa persahabatan dengan dunia. 这就是雅各提到的，就是以世俗为由。 Hawa nafsu yang ada dalam diri manusia tidak lagi mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, tetapi justru jadi lebih mendekatkan mereka kepada dunia. 他们自己的私欲已经不亲近于上帝，而是亲近于世界。 Apalagi kalau kita bicara soal persahabatan, persahabatan itu sebenarnya adalah salah satu relasi yang paling intim hingga saat ini di antara relasi-relasi lainnya. 我们关注友好的关系，其实是一个非常亲密的关系。 Di dalam relasi ini kita bisa menemukan kedekatan, komitmen, intimasi yang serius antara satu sama lain. 在友谊里面，我们讨论的不仅仅是普通关系，但是我们彼此认真承诺。 Jadi karena itu kemudian kita bisa membayangkan ya betapa seriusnya ketika Yakobus menggunakan frasa persahabatan antara persahabatan dunia dengan persahabatan Allah. 所以我们可以看到它的严重性，因为雅各说以主为友和以主为敌。 Salah satu ayat tentang persahabatan yang terkenal hingga saat ini muncul ketika Yesus berkata dalam Yohanes bahwa kita tidak lagi menjadi hamba tetapi telah menjadi sahabatnya. 我们可以看到约翰福音第15章，当耶稣提到我们神的子民不再是仆人，而是他的朋友。 Tetapi menjadi sahabat Tuhan pun itu ada syaratnya ternyata. 但是与主为朋友也是有个条件， Dikatakan bahwa kita bisa disebut sahabat Tuhan jikalau kita melakukan apa yang diperintahkannya. 我们被称为朋友，因为我们遵行他的命令。 Karena itu menjadi sahabat dunia tidak bisa sekaligus menjadi sahabatnya Allah. Karena apa yang dunia ajarkan pastinya akan bertentangan dengan ajaran Tuhan. 所以与神为友，不能够同时也是与世为友，因为所教导的肯定不符。 Jadi bagi kita ini cuma ada dua pilihan ya Bapak Ibu Saudara. 所以我们只有2种选择： Menjadi sahabat Allah atau menjadi sahabat dunia. 我们与上帝为友，还是与世界为友？ Tidak ada jalan tengah dan tidak ada jalan berdampingan antara keduanya. 没有中间的选择，也没有并肩的选择。 Melihat makna ayat 4 ini, maka ayat 5 dan ayat 6 menjadi ayat-ayat yang mengafirmasi teguran dari Yakobus. 我们看到第4节，也看到第5和第6节，就是非常重要的经文。 Mengapa persahabatan dengan dunia tidak bisa sejalan dengan relasi kita bersama Allah? 为什么我们的与上帝为友不能够并肩？ Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu, yang ingin seluruh perhatian dan kehidupan umatnya tertuju kepadanya. 因为我们的神是非常嫉妒的神，他想让我们所有的注意放在他的身上。
Kalau mau digambarkan, mungkin rasa cemburu ini seperti rasa cemburu yang dialami manusia ketika melihat orang yang dikasihinya tuh lebih dekat kepada orang lain daripada dengan dia. 如果我们要描述一下，就是上帝的嫉妒，就像我们人与人之间，彼此亲近。 Misalnya papa cemburu ketika anak atau istrinya tuh lebih dekat gitu daripada dengan dia. 比如说，爸爸会嫉妒他的小孩，因为比较亲近于母亲。 Atau mungkin sebaliknya, mama lebih cemburu ketika lihat papa sama anaknya lebih dekat gitu daripada sama dia. 或者反过来说，妈妈也嫉妒爸爸，因为他的孩子更亲近于他爸爸。 Atau mungkin rasa cemburu ini seperti apa yang dirasakan oleh seorang sahabat ketika lihat sahabatnya lebih dekat sama orang lain daripada sama dia. 或者是这些嫉妒是，例如我们与好友， Ketika saya di kampus STT, saya punya seorang sahabat, tapi saudara. 当我在校园里面，我有一个好朋友， Saya dan sahabat saya ini tuh sudah dekat dari kami tingkat 1. 我跟我朋友已经很亲近了，从第1年级开始。 Jadi dari tingkat 1 sampai tingkat akhir dan sampai sekarang tuh kami masih sahabatan lah gitu. 我从第1年级开始到现在还是很亲近的朋友。 Nah, yang jadi bedanya antara saya dan sahabat saya ini terletak pada kemampuan kami untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kami. 我跟我的好友的不同之处就是我们交友的能力。 Saya cenderung orang yang butuh waktu lebih lama gitu untuk dekat sama orang lain. 我是一个很需要时间亲近别人的人， Sedangkan dia orangnya lebih cepat untuk temenan sama orang lain. 但是我的好朋友非常快就可以与别人亲近了。 Ya, jadi karena itu bisa lihatlah perbedaan kalau circle pertemanan saya dengan circle pertemanan dia lebih besar punya dia. 所以我的圈子就很小，他的就很多。 Nah, karena dia punya teman yang cukup banyak, jadi dia juga pastinya sering hang out sama teman-temannya yang lain. 因为他朋友很多，所以他经常跟其他朋友出去玩。 Saya kan tidak mungkin melarang dia untuk hang out sama teman, nggak ya? Kan itu namanya kebangetan juga. 因为我不可能阻止他与别人出去玩， Tapi ketika saya melihat dia pergi sama teman-teman yang lain, kadang pun bisa ada perasaan cemburu yang muncul dalam diri saya. 但是我看到他与别人出去玩的时候，也是会产生嫉妒的心。 Kalau orang bilang mungkin ini yang namanya agak posesif kali ya. 可能我有一些占有欲， Jadi saya juga sering berpikir, ya kan saya bestie-nya dia gitu. Kenapa kok dia nggak fokus sama saya aja gitu? 因为我 Dia bestie. 自己也想说她是我的好闺蜜，为什么她不专注于我？ Nah, ketika manusia saja bisa cemburu karena orang yang dia kasih lebih dekat dengan orang lain ketimbang dia, bukankah Allah kita juga demikian, Bapak Ibu Saudara? 如果人类也可以嫉妒，那岂不是神爱我们的神也会这样吗？ Allah tuh bahkan mengasihi kita jauh lebih daripada manusia mengasihi sesamanya. 神爱我们更远大于我们爱彼此。 Karena itu ketika ia melihat kita yang dikasihinya justru tidak menaruh fokus dan perhatian kita sepenuhnya kepada Tuhan, ia cemburu. 所以当他看到我们没有把注意放在他身上，他就嫉妒。 Allah cemburu ketika kita lebih mencintai dunia daripada dia yang terlebih dahulu telah mencintai kita. 他嫉妒我们更像与世界比爱他。 Ia cemburu karena sebenarnya ya ia mau kita hidup sepenuhnya memandang kepada dia dan tidak lagi memandang kepada hal-hal yang di luar Allah kita. 神的嫉妒是因为他希望我们完全像他自己一样，自我仰望他一个人。 Meskipun demikian, Allah juga tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang mudah terdistraksi oleh natur duniawi kita. 就算这样，神了解我们是软弱的人， Allah tahu akan kecenderungan kita untuk jatuh ke dalam kondisi di mana kita bisa mementingkan diri kita sendiri daripada mementingkan Tuhan. 神知道我们经常陷入一种自私的状态， Disinilah makanya Yakobus mengatakan bahwa anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada perasaan yang ia rasakan bagi kita. 所以在这边雅各提到，神的恩典大过于他的嫉妒。 Anugerah yang lebih besar inilah yang memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat bertobat dan berbalik kepada Allah. 这恩典使我们有机会悔改，转向神。 Sayangnya nih seringkali kita suka meremehkan anugerah ini.
我们经常低估了神的恩典。 Padahal anugerah inilah yang memberikan keselamatan bagi kita, 这个恩典给了我们机会救恩， tapi kita seringkali menyia-nyiakannya hanya demi memuaskan diri kita sendiri. 我们常常白费了、浪费了神的恩典，为了满足自己的私欲。 Bukankah ini menjadi suatu kekejian bagi kita ketika kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan? 那不是很可憎的事情吗？ Bukankah kita jadinya tidak tahu diri ketika kita diberikan anugerah secara cuma-cuma, tapi masih saja memfokuskan diri kita untuk memuaskan hawa nafsu kita? 那岂不是我们变成无知了吗？那我们满足自己的私欲。 Kalau kita sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan, 如果我们感恩，因为主的恩典， maka kita tidak akan mungkin menyia-nyiakan anugerahnya hanya demi menjalani hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu. 那我们不可能浪费了神的恩典，为了满足自己的私欲。 Pertanyaannya bagi kita semua, akankah kita menyia-nyiakan anugerah ini? 让我们回顾我们自己，我们要浪费了这主的恩典吗？ Nah, poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Yakobus menunjukkan bahwa hawa nafsu dapat ditaklukkan melalui kerendahan hati di hadapan Tuhan. 最后一点，雅各提到世俗的情欲可以被打败，与谦卑打败。 Di bagian awal pasal tadi, Yakobus sudah memaparkan dengan jelas apa sih penyebab dari perpecahan jemaat Tuhan. 雅各清楚表明了什么事情让教会分裂。 Ia juga telah memperingatkan jemaat Tuhan akan pentingnya kembali setia kepada Tuhan. 他也提醒了会众，忠于上帝的重要性。 Ia menunjukkan betapa cemburunya Allah, tetapi ia juga menunjukkan anugerahnya yang begitu besar jauh melebihi perasaan cemburunya. 他显示给我们，上帝看到我们与世界为友时非常嫉妒，但是他也提到主的恩典非常大。 Sekarang bagaimana cara Yakobus menunjukkan bahwa gimana caranya kita menaklukkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini? 那我们如何克服我们内心的欲望呢？ Jawabannya hanya satu seperti tema kita hari ini. Kita perlu memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. 答案只有一个，就是我们今天的题目，我们要以谦卑的心。 Firman Tuhan jelas mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada yang rendah hati. 圣经提到神阻挡狂妄的人，赐恩给谦卑的人。 Hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu sejatinya adalah hidup yang penuh dengan kecongkaan. 被情欲支配的人生，就是充满傲慢的人生。 Bagaimana bisa? 怎么会呢？ Karena natur daging manusia ini cenderung akan membuat manusia berpikir hanya tentang dirinya sendiri. 因为这个傲慢的人生，让他们自己想到自己而已， Kecongkaan membuat manusia berpikir bahwa dirinya lah yang paling penting. 让他们自己觉得最重要。 Inilah yang membuat orang congkak sulit untuk disadarkan dan diubahkan hidupnya. 所以这些人很难被提醒， Ia akan terlalu bebal untuk diingatkan 他会成为非常傲慢， dan justru bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. 也可以成为别人的绊脚石。 Karena tendensinya untuk berpikir bahwa dirinya paling penting inilah, maka ia pun akan sulit menerima anugerah Tuhan. Karena ia merasa dirinya nggak butuh anugerah itu. 因为这个人很难觉醒，所以他很难接受神的恩典。 Sebaliknya justru anugerah Allah menjadi berlimpah bagi orang yang rendah hati. 相反的，神的恩典对于谦卑的人是丰富的。 Karena mereka yang rendah hati adalah mereka yang sadar akan keterbatasan dan kelemahan diri mereka. 因为谦虚的人知道他们的限制性和弱点。 Orang yang rendah hati akan sadar bahwa mereka tuh hanyalah manusia berdosa yang lemah. 他们知道他们自己非常软弱， Karena itu hanya anugerah Tuhanlah yang akan dapat menolong mereka terbebas dari godaan hawa nafsu. 所以唯一主的恩典可以拯救他们。 Mereka juga paham bahwa mereka sebenarnya itu tidak layak menerima anugerah itu. 他们也知道他们不值得这份恩典。 Dan karena kesadaran ini, makanya mereka akan sangat-sangat bersyukur dan justru mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. 因为他们非常的清楚，所以他们要感恩，然后非常利用好主的恩典。 Ayat ke-7 sampai ke-10 bisa menjadi tuntunan bagi kita untuk dapat
Bagaimana sih sebenarnya rendah hati di hadapan Tuhan yang bisa menaklukkan hawa nafsu itu? 第7到第10节可以看到我们怎么样打败欲望。 Jadi dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Lalu mendekatlah kepada Allah dan terus tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu, sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan dukacita. Lalu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. 第一，顺服神，与魔鬼战争，亲近神，把手洗干净，然后净化你的心，意识到你的不幸、悲伤和衰退，让你们笑声被悲叹取代，你的欢乐被悲伤取代，最后在神面前谦卑自己。 Terhadap Tuhan, pertama kita perlu untuk merendahkan dan menundukkan diri kita di hadapannya. 我们自己在神的面前要谦卑和顺服自己。 Merendahkan diri dan menundukkan diri menjadi resep awal kita dari kerendahan hati di hadapan Tuhan. 谦卑与顺服是我们主要的成分，在主的面前。 Dua hal ini menjadi tanda bahwa kita tidak lagi menomorsatukan diri kita sendiri, tetapi sebaliknya kita mau meninggikan Allah sebagai yang nomor satu. 这两件事情让我们知道，我们不是第一，但是神才是第一。 Dua hal ini menjadi tanda bahwa kita sadar diri kita ini tidaklah sanggup membebaskan diri kita sendiri. 让我们知道，我们不能够把自己释放。 Dan makanya dua hal ini juga menjadi tanda bahwa kita sadar hanya Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk menaklukkan natur kedagingan kita. 这也是让我们知道，只有神能够打败我们的情欲。 Terhadap Tuhan juga kita perlu mendekatkan diri kepadanya. 我们也必须要亲近于神。 Hidup yang dikuasai hawa nafsu adalah hidup yang jauh dari Tuhan tentunya. 被情欲控制的生活是远离神的生活。 Bukankah seringkali kita temukan hawa nafsu kita menjauhkan kita dari Tuhan? 我们不是经常知道我们的情欲让我们与神脱离了？ Bukankah sering kita temukan juga hawa nafsu kita menjauhkan diri kita dari firman Tuhan dan juga dari komunitas jemaat Tuhan? 我们不是也经常知道我们的情欲让我们脱离的会众，还有神的话语？ Bagi kita yang mungkin masih sering dikuasai oleh hawa nafsu kita, 我们经常被情欲控制的人， kita perlu untuk kembali dekat kepada Tuhan, sehingga kita bisa terus diingatkan dan dibenarkan. 我们需要亲近于神，然后我们可以被提醒。 Lalu terhadap si jahat, kita juga perlu menunjukkan perlawanan kita. 对于魔鬼，我们需要反抗。 Firman Tuhan berkata, waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. 圣经提到，我们需要警醒，我们与的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子。 Iblis akan selalu berusaha mencari celah yang bisa ia pakai untuk kembali menjerumuskan kita. 遍地游行，寻找可吞吃的人。 Kalau kita tidak hati-hati, ya tentunya kita bisa jatuh lagi. 如果我们不小心的话，我们就会陷入其中。 Tapi ketika kita sadar bahwa iblis sedang berusaha untuk bekerja menjatuhkan kita, kita juga perlu merespon dengan memberikan perlawanan dari diri kita sendiri. 当我们意识到撒旦也是正在设法陷害我们的时候，我们需要就是反抗。 Kita perlu melawan dengan iman yang teguh dan dengan meminta pertolongan daripada Tuhan. 我们需要以坚定的信心去战斗。 Terakhir terhadap dosa kita, 对我们的罪孽， kita perlu menunjukkan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan. 我们需要表示悔改、悔恨。 Kita menunjukkan hal tersebut karena kita mau membersihkan diri kita dan hati kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. 我们要透过净化自己的心灵展示它。 Kita perlu secara pribadi menyadari dan mengakui akan keberdosan kita. 我们要亲自意识到、承认我们经常对上帝的罪恶。 Kita perlu berduka cita dan meratap karena dosa yang telah merusak kehidupan kita. 我们要悔改，因为罪所带来的破坏。 Ketika kita dapat menyesal dan bertobat, maka anugerah Tuhan yang kemudian akan bekerja memulihkan diri kita.
当我们向主悔改的时候，他的恩典拯救了我们。 Tuhan mendekat kepada orang-orang yang sungguh mencari dan mendekat padanya, 神与亲近那些寻求他的人， dan Dia juga bekerja dalam hati setiap orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. 上帝也在所有的谦卑的人心中工作。 Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara? 我们现在的生活怎么样呢？ Mari kita mau coba selidiki kembali diri dan hati kita. 我们要审视我们自己的内心， Masihkah kehidupan kita dikuasai oleh hawa nafsu kita? 我们的生活还是被情欲肉体控制吗？ Masihkah kehidupan kita fokuskan untuk mengejar hal-hal yang duniawi? 我们的生活还是专注追求世俗的事物吗？ Masihkah kita lebih mengutamakan kepentingan diri kita sendiri daripada kepentingan yang lainnya? 我们还是把自己的利益为至上吗？ Mari hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk dapat menundukkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan. 今天我们一起来学习， Di tengah godaan dunia dan hawa nafsu diri yang menerpa kita, 在世界上的诱惑， mari kita mau belajar untuk memusatkan pandangan kita, hati kita, dan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. 我们把心目光专注于神。 Mari kita belajar untuk punya kerendahan hati sama seperti Tuhan Yesus yang telah menjadi teladan bagi kita semua. 我们向伟大的主学习， Tuhan Yesus yang adalah Allah rela turun ke dunia melayani dan menyelamatkan manusia yang telah berdosa. 神愿意降临到世上来拯救我们每一个人。 Tuhan Yesus yang adalah Allah juga rela menjadi yang paling hina demi kita semua di tempat ini. 神也是愿意以谦卑为最卑微的人来到我们的世界， Karena itu dalam kehidupan pribadi kita, 在我们的个人生活中、 dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan kita, 家庭、工作、生活中， bahkan dalam kehidupan gerejawi kita, 甚至在教会生活中， kita mau aplikasikan kerendahan hati itu dalam setiap aspek kehidupan kita. 我们要应用我们的谦卑在所有的生活当中。 Kerendahan hati berarti kita tidak lagi menganggap diri kita sebagai yang paling penting. 我们的谦卑是我们不把自己被称为最重要的。 Kerendahan hati berarti bahwa kita sadar akan siapa diri kita sebenarnya, 我们清楚知道我们是谁， yaitu bahwa kita sama-sama adalah orang yang telah jatuh dalam dosa dan tidak berdaya tanpa anugerah Tuhan. 我们已经堕落于罪恶的人，我们没有神，不能够。 Ketika kita bisa memiliki kerendahan hati yang terpusatkan pada Kristus itu, 当我们有谦卑的心， maka kita pun akan dapat sama-sama bertumbuh sehat dan subur. 那我们也可以成长。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, 亲爱的天上的父， kami datang mengakui bahwa diri kami adalah manusia yang lemah. 我们承认我们软弱的人， Kami datang mengakui bahwa diri kami seringkali jatuh pada hawa nafsu kami. 我们承认我们经常堕落于我们的情欲当中。 Kami seringkali lebih mementingkan apa yang menjadi keinginan kami daripada keinginan Tuhan. 我们常常把我们的自己的利益大过于你的利益。 Tuhan, tolonglah kami semua. 求主帮助我们， Tolonglah kami untuk kami bisa memiliki kerendahan hati di dalam diri kami. 帮助我们持有谦卑的心， Tolong kami agar kami bisa sadar bahwa kami sebenarnya butuh pertolongan dan anugerah-Mu. 帮助我们可以觉悟我们需要您的帮助， Dan bantulah kami sehingga kami bisa mengaplikasikan, mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun itu. 帮助我们应用我们的信仰在我们的任何生活中。 Terima kasih Tuhan. 感谢您， Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。